الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Majlis Mujahidin, dan secara utama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dapat kita berkumpul semula pada setiap hari Ahad minggu yang pertama ba'dal maghrib untuk kita mengulang kaji pengajian yang wajib kita pelajari, iaitu tentang ilmu tauhid, perbahasan mengenai sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masuk kepada pelajaran yang ketujuh, uraian sifat wahdaniyah. Kalau buku besar tu buku berapa? Wahdaniyah 10. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin. Sifat wajib atau uraian sifat wahdaniyah. Kata pengarang, sifat wajib yang keenam bagi Allah ialah wahdaniyah, iaitu esa, satu atau tunggal. Kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi makna ataupun ta'rif wahdaniyah ni para ulama tauhid sebutkan sebagaimana yang kita baca dalam perenggan pertama ini. Kalau disebutkan di dalam bahasa Arab, ya, wahdaniyah itu dengan makna ibaratun an naf'il kathrati fil dhati was sifati wal af'ali, iaitu suatu ibarah ataupun suatu kefahaman yang menafikan banyak ataupun berbilang pada segi zatnya, sifat-sifat dan juga perbuatan-perbuatan. Justru pada perenggan yang pertama, pada ayat yang kedua, kita tengok kita wajib percaya dengan erti kata sebagai seorang mukallaf, yakni golongan yang dibebani akan hukum syarak ke atasnya, terdiri daripada dua golongan, jin dan juga manusia.
Empat ciri baginya adalah seperti berikut, iaitu berakal, baligh, sempurna panca indera, dan sampai seruan syarak ataupun sampai seruan dakwah Nabi Muhammad SAW ataupun sampai seruan Islam. Maka wajib kita mengetahui, wajib kita percaya, yakni beriktikad, yakni berpegangan di dalam hati 100% yakin bahawa Allah itu sifat yang wajib pada zatnya adalah wahdaniyah. Itu peringatan yang pertama pada ayat yang kedua. Kita tengok, percaya bahawa Allah itu sifatnya wahdaniyah, esa pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama bagi lagi, bahas lagi, apabila disebut esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Di sinilah pentingnya kita belajar. Kita tengok dulu, kita masuk dalam bab Allah wujud yang sebenar-benar wujud. Surah 10 ni. Surah 10 wahdaniyah. Allah wujud dengan sebenar-benar wujud, dalam erti kata Allah wujud tiada mula dan tiada akhir. Itu yang hidup dan juga bapa kita dah bahas. Kemudian Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadith, yakni bersalahan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu yang baharu. Kita dah bahas apa makna baharu, apa makna makhluk, apa makna alam, apa makna hadis. Hadis ataupun hawadith maknanya sesuatu yang ada mula, makhluk sesuatu yang dicipta, alam sesuatu, segala sesuatu selain daripada Allah, mungkin atau mungkinan sesuatu yang boleh jadi ada, sesuatu yang boleh jadi tiada. Semua-semua. Cuma penerangan ada sedikit berbeza. Jadi Allah tak sama sekali pada zat, sifat dan juga perbuatan dengan makhluk. Kita dah bahas. Dan 2 bulan lepas, bulan 7 kita bulan puasa apa ni, hari Tashrik, kita tak datang. Jadi bulan 6 hari kita bahas tentang qiyamuhu bi nafsih. Allah Ta'ala tidak berhajat, Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, iaitu tidak berhajat sama sekali kepada segala sesuatu. Segala sesuatu pula berhajat kepada Allah. Jadi rintitan daripada yang kita belajar ni, munasabah. Ya, sifat yang ke-6 susunan untuk kita faham tadi sebelum tertib zikri, tertib untuk senang kita ingat, sampai kepada wahdaniyah. Allah yang wujud, yang benar-benar wujud, yang tak ada mula, yang tak ada akhir. 3 kan, tidak berapa. Yang tak sama dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadith. Yang qiyamuhu bin nafsi, yang berdiri dengan sendirinya, ini tidak berhajat kepada segala sesuatu. Justru pasti dan pastilah Allah itu sifatnya waktu kita disampaikan sini. Cuma dia bahas lagi esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Jadi bila sebut esa pada zat, jadi ulama membahagikan kepada 2 yang dinamakan kam. Jadi kam ini maksudnya berbilang-bilang atau banyak-banyak. Kam muttasil dan kam munfasil. Jadi Maha Suci Allah Ta'ala dengan maksud esa pada zat, yakni Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala ini tidak tersusun daripada 2 perkara. Maha Suci Allah, dia tak seperti contohnya kita makhluk. Kita tengok kita ni sendiri. Sebab tu tengok apa kata-kata bijak pandai, kata-kata orang-orang yang bijaksana. Barang siapa yang mengenal diri, dia mengenal Tuhan. Pasal dia tengok diri, dia tahu diri dia. Kita ni terdiri daripada pelbagai, ada kulit, ada tulang, ada darah, ada sendi.
Macam-macam. Jadi kita ni terdiri daripada juzuk-juzuk yang bercantum. Maha suci Allah daripada sumpah. Ini kita kena faham. Tiba dia, kalaulah kita ni, bukan kita lah, kita minta jauh lah. Contoh ada orang dipuji, contoh dia nampak bayangan ke, cahaya ke, mengaku dia Tuhan. Kita mengaji yang wahdaniyah. Sebelum ni kita mengaji yang bernama Mukhalafatul lil Hawadith, kita tahu tu bukan Tuhan. Pertama, kita dah ngaji dulu Mukhalafatul lil Hawadith, Allah tu tak sama makhluk. Kalau ada suara-suara didengar dan sebagainya, kalam Allah tak sama dengan kalam makhluk. Nanti kita mengaji dalam akal. Tak main dia apa-apa. Dan di sini dalam wahdaniyah kita akan mengaji, kita akan faham satu perbahasan mengenai esanya Allah pada zatnya Allah, bermaksud zat Allah tidak tersusun daripada dua perkara, dua benda dan sebagainya. Dalam erti kata lain, kita menafikan yang disebut sebagai kam muttasil, yakni satu kam ini disebutkan berbilang ataupun banyak. Muttasil ini maksudnya berhubung dan bersambung. Maha suci Allah terdiri daripada zat-zat yang bercantum, perkara yang bercantum. Contohnya juzuk-juzuk seperti darah, daging, tulang dan sebagainya, ataupun anggota-anggota seumpama tangan, kaki, kepala dan sebagainya. Mustahil pada akal. Bila sebut mustahil pada akal, akal kita tak boleh terima akan ada perkara. Bila sebut wajib pada akal, macam kita belajar yang mula-mula kan, ayat yang pertama, dalam perkataan yang pertama, sifat wajib yang keenam bagi Allah. Apa makna wajib? Sifat wajib di sini wajib pada akal. Makna wajib pada akal itu, akal kita tak boleh terima ketiadaannya. Ketiadaan wahdaniyah itu tak boleh terima. Sebab tu nanti kita tengok, sebab dalam kitab kita disebut ada ayat Quran mengenai, kalau ada setengah agama kata Tuhan tu tiga, Trinity ke, apa ke, ataupun lebih, berjuta-juta Tuhan ni. Nanti kita akan tengok dalam Quran dia sebut, jangankan banyak, tiga ke, banyak ke, dua memadai. Mustahil ada dua Tuhan. Jangankan tiga, dua pun mustahil. Mentelah lagi tiga dan banyak. Nanti kita akan bahas apa, sebab dalam tu disebut. Jadi bila kita mengaji dalam bab sifat wajib bagi Allah, yakni wahdaniyah ini, pada zat Allah, Allah Ta'ala itu esa pada zat, bukan seumpama macam contohnya makhluk yang Allah cipta, ada anggota dan sebagainya, disusun seumpama. Kita ni tersusun umpama. Kita ni makhluk, kepala ke atas, kan? Tangan, kaki. Kalau binatang lain pula susunan, lain-lain makhluk lain-lain pula susunan dia. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bercantum atau tidak tersusun seumpama yang terdiri daripada anggota atau juzuk dan sebagainya. Sebab apa dia? Akal kita yang waras memberitahu apa dia? Sekiranya ia tersusun, seumpama disusun seumpama itu, dan secaya pasti ada yang menyusun. Mustahil ada yang menyusun bagi Allah Ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran sendiri menyebut fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Tuan-tuan kalau rujuk di dalam surah Al-Infitar, surah apa? Al-Infitar ayat 8. Dalam kitab kita tak ada sebut, di tambahan saja. Surah Al-Infitar ayat 8 Allah sebut fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Apa maknanya? Pada bentuk apa saja yang dia, yakni Allah kehendaki, dia yang menyusun tubuh. Allah yang menyusun. Jadi tak ada, akan mustahil ada yang menyusun Allah Ta'ala. Justru Allah Maha Suci daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk, Maha Suci daripada penyusunan. Kerana Allah Ta'ala itu esa pada zat.
Ini penting. Sebab kalau kita tak faham benda ni, bagi orang yang tengok Dajjal, nanti Dajjal ni mengaku dia Tuhan. Tapi bang, dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada kepala. Siap tanduk ke semua. Dia ada dalam kitab ni semua. Kita sebut majlis. Tanduk siap patah. Jadi rupa yang tersusun itu kita tahu ia bukan Tuhan, kerana Allah itu esa pada zat. Tu dia bukan kam muttasil yang mana banyak bilangan dia yang bercantum. Yang kedua, esa pada zat dengan makna kam munfasil, iaitu berbilang dari sudut yang berpisah. Maknanya ada satu hak lain yang serupa dengan Allah. Maknanya ada zat yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Ada selagi. Mustahil ada selagi. Sebab itu sebenarnya bila kita mengucap kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, terjemahan dia bukan makna kalau kita tanya soalan, okey, tolong berikan Haji Nordin makna la ilaha illallah. Kalau jawab tidak ada Tuhan melainkan Allah, tak memadai. Itu cuma terjemahan. Makna la ilaha illallah panjang perbahasannya. Di situ ada penafian dan juga ada penisbatan. Nafi dan juga isbat. Nafi la ilaha, kemudian illallah. Kita menetapkan bahawa tak ada Tuhan. Sebelum itu kita nafikan dan kemudian kita tetapkan bahawa saja tetap itu makna di dalam hati, tak berganjak sama sekali bahawa Allah itu Tuhan. Cuma kita dah bahas pada bulan yang lepas, apabila disebut penafian di sini, Tuhan yang mana dinafikan? Kalau tanya banyak tempat masjid dan surau, barangkali, bukan barangkali, banyak kali. Barangkali ini macam probably kan, banyak kali, which means so many times. Kalau ditanya soalan ni, kalau orang tak mengaji tauhid betul-betul, dia tak boleh jawab. Contoh soalan ni, Tuhan mana yang dinafikan? Dalam kalimah thayyibah, bila kita ucapkan la ilaha illallah, hak mana yang kita nafi? Banyak sekali orang yang jawab yang kita nafikan berhala, patung, benda apa. Adakah itu yang dinafikan? Patutnya dinafikan? Jawabannya tidak. Sebab apa tidak? Kita dah banyak kali beritahu kan, dalam bulan yang luar banyak kali dah. Tak baru sebulan tak lupa kan. Jangan lupa. Jadi yang kita nafikan apa dia? Tuhan yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan dengan Allah. Ini kenal kita ngaji dalam Abu Hadaniyah. Kenapa tak nafikan berhala? Sebab berhala bukan Tuhan. Berhala ke, patung ke, apa jua yang mereka sembah, pokok ke, bintang, bulan, matahari, binatang, apa benda yang juga mereka sembah, semuanya itu bukan Tuhan. Ia cuma sembahan. So, yang dinafikan fardu takdir sekiranya ada, bahkan tiada. Yang dinafikan adanya Tuhan yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan. Senang cerita, yang lain, Tuhan yang lain yang sama dengan Allah itu mana kata? Ada tak? Tak ada. Bukan kita nafi berhala semua, sebab ia langsung bukan Tuhan. Kerana Tuhan wajib bersifat dengan sifat ketuhanan. Ini sebab tu kita pegang betul-betul dengan sifat dulu. Kalau kita tak faham, contoh dia berkata kita nafi berhala, padahal berhala tu ada mula tak faham? Dia ada mula. Dia dicipta. Binasa kan? Hancur biasa. Pecah apa-apa. Jadi Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yang bererti yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Tak ada yang yang mana memiliki segala sifat kesempurnaan itu. Tak ada lah kelemahan bagi Allah Ta'ala. Di situ Tuhan yang sebenar. Jadi apabila kita belajar dalam bab wahdaniyah, perbahasan mengenai esa bagi Allah, esa pada zatnya Allah, terbahagi kepada dua, kam muttasil dan kam munfasil. Kemudian pada sifat ataupun pada
pada sifat pula Esa Allah Ta'ala itu tidaklah Allah Ta'ala itu memiliki dua sifat yang sama pada satu zat. Contoh kudrah Allah, nanti kita masuk lepas qiyamuhu binafsi, lepas wahdaniyah kita masuk kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama. Tak ada dua kudrah lah, tak ada. Tiga pun tak ada. Sebab yang ada cuma satu. Jadi kudrahnya Allah ia Esa, iradahnya Allah ianya Esa, samanya Allah Esa, basarnya Allah Esa. Itu dia namakan Esa pada sifat. Dia tidak pada bilang ada dua pula, tiga pula. Ataupun yang ini dia katakan kamuttasil. Tu. Yang ini yang tak bercerai, tak berpisah. Bila sebut kamunfasil, yang bercerai, yang terpisah, maknanya ada hak lain yang ada sifat sama dengan Allah. Mustahil. Tak ada sesuatu ataupun zat yang lain selain daripada Allah ada sifat sama dengan Allah. Dia ada sifat kudrah yang sama dengan Allah. Dia ada sifat iradah sama dengan Allah. Mustahil. Itu makna wahdaniyah. Kita dah faham wahdaniyah ni memang daripada dulu. Pasal kita dah ngaji Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadith qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Kita dah faham. Tapi kali ni kita nak lebih memahami. Bila sebut wahdaniyah, maknanya apa? Esa Allah pada zat, Esa Allah pada sifat, Esa Allah pada perbuatan. Itu makna. Lepas tu faham lagi. Esa Allah pada zat, maknanya dari perbahasan kamuttasil dan kamunfasil. Tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ataupun yang terpisah, ada hak lain tu ada. Itu makna yang kita hafal. Kita dah hafal daripada kecil, cuma kita nak memahami lebih. Kemudian Esa pada sifat, maknanya tak ada hak lain. Pertama, kamuttasil, ada double, dua kudrah, tiga iradah, empat empat sama, tak ada. Berbilang tu tak ada. Bila sebut sifat Allah, semuanya Esa. Allah wujud yang Esa, sedia ada yang Esa, baqa kekal yang Esa, mukhalafatuhu lil hawadith, sudah barang tentunya Esa pasal tak sama makhluk. Qiyamuhu bi nafsi, sudah barang tentunya Esa. Kenapa? Allah tak berhajat kepada segala sesuatu. Segala sesuatu yang berhajat pula pada Allah. Wahdaniyah, Esa pada zat, sifat perbuatan. Kudrah satu saja, iradah satu saja, sama ilmun, hayat, sama basar, kalam, satu. Nampak tak ada dua omong. Juga ada hak lain yang sama, zat yang lain yang sama sifat dengan Allah juga itu yang dinamakan kamunfasil. Jadi Esanya Allah pada sifat. Dan yang ketiga, Esanya Allah Ta'ala pada af'al. Apa makna af'al? Makna perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa yang masuk campur, terlibat sama, bekerja sama, berganding bahu dengan Allah Ta'ala pada mana-mana perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan Allah milik Allah Ta'ala juga. Apa maknanya tadi? Makna tak ada satu pun yang yang campur tangan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Di situ ada Allah Ta'ala sendiri sebut, Haji Nurdin boleh catat dalam kitab, Surah As-Saffat ayat 96. Itu tak ada tulis kat situ. Jangan tulislah, bagi kita tambahan maklumat. Dan lagi bagi yang ini mencatat, catat
As-Saffat ayat 96. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah sebut dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Surah As-Saffat ayat 96. Yang boleh mencatat, boleh catat, boleh tengok nanti, cek dalam Al-Quran. Jadi semua yang kita mengaji ni, dalam pengajian sifat 20 ni, ada perbahasan ambilan dalil daripada Al-Quran maupun hadis. Bahkan cukup dengan akal kita yang waras. Akal kita sendiri tak boleh terima ada dua Tuhan. Tak boleh. Kita tengok dalam satu pentadbiran, negara ke, negeri ke, daerah ke, satu kampung ataupun satu taman lah kita kata, kalau ada dua kepala, habis kan? Nampak tak? Ke macam mana? Oh, mereka tak gaduh pun kan? Mereka bekerjasama, mereka buat gabungan, pakatan dan sebagainya. Bila sebut buat gabungan, pakatan semua tu maknanya tak ada kekuasaan mutlak, betul tak? Dia suruh dia tak boleh. Sebab tu cuba kita tengok. Ni yang saya sebut ni bukan dekat yang awal banyak. Dalil juga. Dalil akalnya ialah kalau Tuhan itu banyak, tentulah mereka akan bertengkar-tengkaran. Dan kalau mereka bertengkar-tengkaran, nescaya rosak binasa atau tidak terjadi alam ini yang begitu indah. Betul tak? Habis masalah utama pelingkup, tempat saya duduk puncak alam hancur, space. Pak saya mengajar di Meru pun habis, tonggang terbalik. Pasal apa? Satu nak macam ni, satu nak macam tu, mesti hancur tu. Abang kampung mana? Kampung lah. You born here? Apa tu? Apa tu nak sabar benang? Kau sabar benang. Satu nak sabar benang macam ni, satu nak sabar, satu nak terbenam. Tapi hancur. Nampak tak? Jadi akal kita ni Allah punya pada kita, tak boleh terima Tuhan tu ada walau dua. Jangan ketiga lah. Mereka dulu kata tiga. Mereka kata Pak, Mak, Anak. Sudah. Kita tanya satu soalan saja. Kalau Pak, Mak, Anak, Tok tak ada Tok. Sebenarnya akal kita ni, kita sebut ni bukan main-main pun tak. We're not kidding around. No. Sebab Allah kurniakan kita akal. Mustahil lebih daripada satu. Sebab apa? Ni tadi. Sekiranya ada dua pasti bertengkar-tengkaran, berperang-perangan, bercakar-cakaran, hancur. Pasti alam ini rosak binasa. Alam ini tak terjadi. Nampak? Tu satu. Kedua, cuba tengok kita. Kalaulah pula mereka sepakat, ini kata konsensus, ada gabungan ke, pakatan ke, sepakat ke, bekerjasama, bermakna mereka tidak berkuasa membuat sesuatu dengan sendirinya, sedang yang tidak berkuasa itu bukan Tuhan. Betul tak? Macam mana nama konsensus ni? Kita tak sebut orang, sebut tiang sudah. Ini tiang Haji duduk satu, tiang Haji Nurdin duduk satu. Kita kata duduk, jangan beramai-ramai, 3, 4, 5 pakat tak nak, 2 cukup. Okey. Kalau dia tak setuju tiang ni dengan tiang ni, berentam tak? Habislah berentam kan? Itu satu hal. Kalau dia buat konsensus, tiang yang Haji dulu ni dengan tiang yang dekat Haji dulu ni, okeylah kita pakat. Kita pakat-pakat nak buat contohan. Sebab pagi tadi pun saya bagi contoh yang sama, pasal kita masuk bab ni juga ni. Masya Allah. Hari Jumaat, hari Sabtu baca wadannya. Apa nama pagi tadi, subuh Ahad pun baca wadannya, hasilnya Masya Allah. Contoh. Tapi kat surau dekat Meru tu dia ada pintu semi automatik. Dia bukan automatik, dia kena tekan. Kalau kita tak tekan, kita langgar macam tu, tergantung juga. Tekan dia boleh buka masak. Katalah semi automatik. Begitu, saya kata tadi saya tak bagi contoh orang.
Contoh tiang cukup. Tiang ni dengan tiang ni kalau tak setuju nak buat automatik ke semi automatik, berentang tak? Berentang, hidup. Tapi kalau kita buat konsensus, buat persetujuan bersama, okeylah kita buat pintu senang nak bagi Tuan Haji nak masuk senang, pintu automatik. Dia tak payah buka tutup, dia buka sendiri, tutup sendiri. Tapi konsensus. Apa makna dia? Dia pakat. Bila dia pakat dua tiang ni lah, senang cerita, dua tiang ni dia pakat, maknanya apa? Dia ada kuasa mutlak tak? Tak ada. Betul tak? Dia tak ada kuasa mutlak. Dia kena ada dua persetujuan ni. Jangan kita orang ulama kita saja, kita tak cerita dua. Dua ni dia pakat baru boleh jadi pintu semi automatik ataupun automatik tu. Abang nak masuk tadi senang sen, ataupun nak tekan okeylah, tekan. Okey. Tetapi kena konsensus. What does it mean? Maknanya dia tak ada kuasa mutlak. Dia kena bergabung baru dia jadi. Adakah itu ya apa nama, munasabah bagi Tuhan? Mustahil. Tengok kitab itu. Tengok, kalaulah pula mereka sepakat bermakna mereka tidak berkuasa membuat sesuatu dengan sendirinya, sedang yang tidak berkuasa itu bukan Tuhan. Apa? Sebab itu pastilah Tuhan yang mendirikan alam ini Maha Esa, kerana pendiriannya juga teratur dan rapi. Kalau ada dua, hancur. Kalau ada dua, konsensus pun bukan berkuasa mutlak. Jadi akal kita sendiri cukup dah boleh menyatakan, memahami, bahkan beriman Allah itu Esa, tidak berbilang pada kewujudannya. Baik, kita tengok pada kitab kita seterusnya. Dalil nakalnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ayat Quran ni biasa kita dengar, cukuplah wadahnya tu surah Al-Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad, cukup. Tapi kita tengok ayat lain yang diberikan, surah Al-Anbiya ayat 22. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Sekiranya ada Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah, nescaya di langit dan di bumi. Okey, contohnya ada kitab, cukup rujuk. Tuan-tuan perasan tak, kalau kita ni tak mengaji ikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, dia jadi pening sikit. Pada terjemahan, cuba tengok terjemahan. Sekiranya ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah di langit dan di bumi. Okay. Bila kita faham dan iktikad kita menurut ahli sunnah wal jamaah, Tuhan itu tak bertempat, tidak di langit, tidak di bumi. Maha suci Allah daripada bertempatnya. Jadi di sini tu macam mana? Sebab tu perlu kepada penerangan daripada alim ulama yang muktabar. Apa maknanya di langit dan di bumi? Maksud di langit dan di bumi bukan bertempat, Pak. Tuhan tak bertempat di langit maupun di bumi. Maha suci Allah dari bertempat. Maksud di sini penguasaan di langit, penguasaan di bumi. Kalau ada satu kat sini, tengoklah kepercayaan Greek tak muda kan, satu God of Thunder lah, satu Neptune lah, macam-macam lah. Susah. Kat laut kan ni sini, banyak-banyak. Tengok-tengok cerita mitos. Kita, Allah itu Esa, penguasaannya langit dan juga bumi, tak ada pisah. Semua dia yang cipta. Sebab tu maksud di sini di langit dan di bumi yang dinodin dan sahabat-sahabat bukan bermakna bertempat, tetapi makna penguasaan. Kalau satu hak di langit, satu hak di bumi, hancur habis. Dan makna tidak ada kekuasaan mutlak, mustahil. Justru Allah itu penguasaannya 7 petala langit, 7 petala bumi. Selain daripada itu, ayat Al-Quran yang biasa kita dengar, Qul huwallahu ahad, juga ayat yang lain, wa ilahukum ilahun wahid. Itu sebagai dalil Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya Esa.
Juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Innallaha witru yuhibbul witr. Di dalam hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, hadis Innallaha yuhibbul witr wa innallaha witr wa yuhibbul witr. Itu maksudnya sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil, yang witir, menyukai yang witir. Jadi itu antara hadis Nabi SAW. Yang saya sebutkan ini tidak ada dalam kitab tu tambahan kepada maklumat daripada pengajian kita. Ada di dalil Al-Quran, ada di dalil hadis Nabi SAW, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akal kita yang waras sudah tentu sekali tidak boleh menerima adanya Tuhan selain daripada Allah. Tuhan itu berbilang, kita tidak boleh menerima perkara tersebut. Kerana apa? Mustahil adanya lebih daripada satu. Kerana Allah Ta'ala itu pasti dan pastinya bersifat dengan sifat wahdaniyah. Kita tengok penjelasan di bawah yang terakhir. Dengan itu tetaplah Allah bersifat wahdaniyah, iaitu esa, dan mustahil atasnya sifat ta'adud, iaitu berbilang-bilang. InsyaAllah pada hari ini 6 hari bulan 8 2023 Al-Mujahidin, kita akan sambung balik pengajian kita, penerangan yang tambahan sedikit mengenai sifat wahdaniyah sebelum kita masuk kepada sifat qudrah pada kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.